Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini, malam Isnin. Tapi malam tahun baru, saudara. Apa khabar, saudara? Banyak dah masuk awal-awal ni, saudara. Saudara Ramzul, saudara Hani Abdullah, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabar, Sungai Petani? Hujan atau tak hujan? Saudara Zamari LC, Cik Mak Muhaimi dari Taiping, Perak. Saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Jauh saya, di Pontian sana. Saudara Ahmad Map, saudara Zadri Ismail, saudara Nur Ali. Apa khabar, saudara? Saudara Bahari Ismail, saudara Azrul Jalil, saudara Puan Syarifah Hafifah. Puan sihat ke? Anak-anak semua sihat? Doa saya sentiasa keluarga berbahagia sebab kita akan masuk tahun 2024 ni. Berapa jam je lagi. Puan Rashidah Ahmad Noor, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Selamat Tahun Baru katanya. Saudara Mira Harun, Rusini Korengot, orang Sarawak macam mana di sana? Kabarnya Sarawak dah mula hadir musim hujan. Saudara Abdul Rahim Rasul, saudara Rashidah Ahmad dari kota Singapura. Orang Singapura bagaimana? Orang Singapura. Saudara Muhammad Radhi, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, Joshah, Puan Mariah Din, saudara Ramli Karim dari Keluang. Bagaimana pertubuhan Melayu Keluang? Doa saya agar pertubuhan Melayu Keluang tahun-tahun mendatang ini tentulah lebih hebat lagi. Kata Raja Kamal, Raja Bazian katanya tak hujan di Sungai Petani. Alhamdulillah. Puan Ramlah Hamid, teman-teman. Baik, saudara. Satu lagi tak dapat lagi. Tak dapat disantuni. Minta disantuni. Saudara, cuma saya nak bagi tahu bahawa nampak gayanya di Terengganu kabarnya banjir sudah pun susut. Tiada lagi pusat pemindahan sementara yang dibuka. Kelantan masih ada lagi di sekitar 3,000 ke 4,000 orang masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara. Itu juga di Pahang. Tetapi bagaimanapun, saya dipahamkan bahawa di Sabah dan Sarawak, Johor khususnya. Jadi warga, teman-teman yang tinggal di Johor, bila musim-musim hujan begini, berhati-hati. Kalau anda diminta pindah ke tempat pemindahan sementara tu, segeralah pindah. Selamatkan nyawa kita. Dan saya juga agak rungsing sebab dalam tempoh seminggu, 25 warga kita telah pun disahkan meninggal dunia kesan daripada penyakit COVID yang menjangkit. Secara nampak gayanya masih ada lagi 20,000 kesan jangkitan COVID ini. Dan pastikan anda melakukan penjarakan sosial, anda lakukan tutup pelitup dan sebagainya. Secara paling penting, jaga sendiri. Baik, saudara. Itu seperti biasalah mukadimah saya. Dan malam ini kita bersiaran pastinya agak kontroversi. Sebab saya mengundang tetamu saya memang kontroversi, saudara. Iaitu calon ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Tebing Tinggi daripada parti DAP. Sebab sekarang ini kita pun dah dalam kerajaan perpaduan. Anda boleh menghantar kiriman, boleh bertambah, bertanya dan sebagainya. Boleh saya tanya dengan beliau dan saudara Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, pakar undang-undang. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baik. Tengok kat TV tu, kamera 2B. Terima kasih kerana memberikan peluang dan ruang untuk saya malam ini. Dan apa khabar semua yang menonton siaran ini. Dan kita harapkan kita akan terus dapat sehat dan sejahtera dalam melayari tahun baru yang insya-Allah bakal muncul malam ini. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saudara Arslan, saudara Nurfisah Idris, saudara Ramzul, saudara Hashim Alias dari Melaka, Wak Min, Puan Halimah Ismail, saudara Zack Peri-Peri dari Johor. Yang malam ini saya rasa bukan untuk soal jawab saja. Saya nak biarkan ada perdebatan lebih cantik, iaitu tetamu saya sebagainya dia sepatutnya jadi moderator. Saudara, iaitu saudara Nazrul sebagai ahli jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO Shah Alam. Apa khabar Jack? Saya panggil dia Jack je lah ya. Alhamdulillah. Ya, sila Jack. Alhamdulillah. Ya, saya sebenarnya tergetar sikit ni sebab tiba-tiba ada ahli Dewan Undangan Negeri dari DAP. Ya. Kita rasa takut lah.
Mana boleh pemuda. Saja je gurau itu. Tak, tadi saya tengok tadi dalam Facebook antara saya kata kali ini Panglima Melayu turun. Baik, saudara, saya nak berjelaskan sebab sejak kita merdeka ya, sejak kita mengadakan pilihan raya pertama 1959. Tak gitu ya Muhammad? Ya, ya. Pilihan raya pertama kita adakan tahun 1959 sehinggalah tahun 2022. UMNO khususnya Parti Melayu UMNO tidak pernah bergabungan ataupun bergandengan maupun bersahabat dalam satu ukhuwah persahabatan dengan Parti DAP. Dan kalau parti lain tak adalah keadilan dah biasa. PAS 2-3 kali dah dengan DAP ni. Tapi UMNO persih tidak. Tetapi menjelang tahun 2023 tahun ini sebab itu saya mengundang beliau sebab malam ni malam tahun baru. Kita melihat bahawa jajaran politik baru sudah pun berubah corak apabila UMNO berada dalam perkumpulan parti-parti Ikatan Perpaduan. Dalam itu adanya Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada Parti Keadilan, ada Parti Amanah dan Parti DAP. Jadi kesan daripada itu maka UMNO diserang habis-habisan. Seolah-olahnya UMNO ni menjilat DAP lah, UMNO akan jadi budak suruhan. Malahan ada juga kata-kata mereka yang lebih teruk lagi saudara mengatakan bahawa UMNO adalah bakal menjadi tukang lap kaki pelapik kaki kepada parti DAP. Begitulah seolah UMNO ini begitulah keadaannya. Tapi bagaimana pesara ini adat berpolitik. Saya lepaskan kepada saudara Jack untuk memulakan persoalan pada bicara kita malam ini. Sila Jack. Okey. Terus saja masuk Jack. Tiga, 4 pun boleh Jack. Lupa nak bagi salam sebenarnya. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya amat berbesar hatilah kita mendapat seorang tamu yang saya pernah baca agak kontroversi. Ya. Tetapi dalam kontroversi itulah dia mencipta nama. Ya. Inilah dia alat sebenarnya senjata untuk dikenali. Kadang-kadang saya pun ikut juga YB. Saya tak adalah sekontroversi YB, tapi kita pun cucuk juga, kita pun robok juga. Bila kita mukadimah tadi saya kata saya takut tu sebenarnya saya perli. Ada beberapa orang yang masih lagi ketakutan apabila mereka disebut DAP dan tidak terkecuali dengan ahli-ahli UMNO itu sendiri. Apabila mereka ni senang goyang apabila orang PAS, orang Bersatu ni menyebut terus yang kita ni umdap. Dah jadi macam ratib Gantikan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah tu dengan umdap. Jadi saya kaitkan dengan perkara ini adalah takut dengan bayang-bayang. Saya takut saya lihat mereka ini mungkin tak selesa tetapi lebih kepada mudah terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang dibawa oleh orang PAS. Malahan DAP ni banyak tebu lah pada UMNO ni dah. Betul. Sila Jack. Tapi kita boleh mengakui kerana hubungan PAS dengan DAP ni berbeza dengan UMNO dengan DAP. Kerana nombor satu, ketika DAP ataupun Pakatan Rakyat pada ketika itu dia mahukan rakan kongsi dalam politik dan kita melihat PAS ini juga dalam pembangkang dan DAP juga dalam pembangkang. Situasinya berbeza. Jadi saya nak tanyalah apa sebenarnya yang resepi jugalah yang boleh meyakinkan apa penyokong-penyokong PAS pada ketika itu yang sanggup mengangkat bendera DAP dan berani untuk bersama dengan DAP. Apakah rahsia sebenarnya? Waktu saya pun belum berpolitik semasa dalam dunia akademik waktu itu. Tapi daripada apa yang saya sesekali dapat bertemu dengan penggiat-penggiat di akar umbi di kalangan di kalangan ahli DAP dan PAS waktu itu, ialah mereka berkongsi daripada segi ataupun kebersamaan dalam berhadapan dengan penindas yang mereka lihat rejim yang berkuasa waktu itu, dan sudah waktu itu dengan akta polis, dengan ISA, dengan macam-macam lah. Nak berhimpun pun tak boleh, pakai baju hitam pun tak boleh kan. Jadi keadaan waktu itu menjadikan suatu persekitaran yang saya rasa menjadi suatu macam pemangkin lah kepada hubungan baik di antara PAS dengan
DAP. Hmm. Dan waktu itu PAS adalah merupakan di zaman almarhum Datuk Fadil Noh dan Ya. Tok Guru Aziz waktu itu adalah mereka yang sangat menyantuni DAP. Mhm. Yang sampai ke peringkat saya rasa DAP pun terperanjat lah. Mhm. Saya tidak, waktu itu saya belum DAP, tapi saya melihat dan saya kenal orang-orang seperti Kit Siang, seperti Karpal Singh dan sebagainya. Dan mereka sangat berterima kasih dan sangat menghargai lah laluan yang diberikan oleh pimpinan tadi itu. Dan saya pernah bercakap dengan rakan-rakan seperti Datuk Ngei Koham sebagai contoh. Sampai sekarang dia berasa bahawa laluan yang diberikan oleh PAS di kawasan dia itu untuk masuk kampung Melayu dan sebagainya memang sangat baik dan sampai sekarang masih berguna lagi. Jadi dengan kata lain, walaupun kita tengok ratib PAS dah lain sekarang, tapi maknanya apa yang berlaku di waktu itu ya, sebelum khususnya sebelum 98 atau reformasi, masih ada kesan pada sampai sekarang. Artinya hubungan baik yang dicipta ataupun yang berlaku waktu itu sahamnya masih lagi dinikmati oleh contohnya saudara Ngei sekarang di kawasan dia. Jadi begitu. Dan kemudian mungkin saya boleh tambahkan bahawa daripada segi gerak kerja di peringkat akar umbi terutamanya, mereka senada. Ya, sebab waktu itu dengan 3 parti yang ada, Keadilan, PAS dan juga DAP. Kalau kita ambil contoh ceramah sebagai contoh. Jadi lepas ceramah tu yang kutip sampah, yang buka kemah, susun kerusi dan sebagainya ialah mereka ini. Dan saya rasa selepas itulah sekarang ini bila PAS sudah tidak ada dalam Pakatan Harapan, DAP sudah ada unit tindak sekarang yang terdiri pada anak-anak muda yang saya fikir ini salah satu perkara yang dengan kata dia belajar daripada PAS lah. Ya. Jadi maknanya daripada segi operasi, bentuk parti dan sebagainya, dua parti ini ada banyak persamaan. Ada persamaan sebenarnya. Okey. Teman-teman semua, sebenarnya kita menyambut tahun baru. Saya baru dapat terima kiriman daripada sahabat saya. Sebab jajaran baru ini jangan lupa, Jack, presiden kita ni mestilah ada sesuatu. Betul. Sebagai awalannya, saya lupa je tadi tu untuk memberi kesempatan kerana ucapan tahun baru daripada Presiden UMNO, walaupun beliau dalam perjalanan pulang daripada Tanah Suci Mekah, tapi dia hantar mengirim pada tip pada saya. Sama-sama kita dengar ucapan selamat tahun baru daripada Presiden UMNO. Saya minta Tekmin mainkan sikit. Tahun 2023 bakal melabuhkan tirainya. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan pelbagai pencapaian tercipta demi kelebihan seluruh rakyat Malaysia. Pasti banyak cerita suka dan duka, semuanya diharungi bersama demi negara Malaysia yang kita cinta. Tahun 2024 bakal membuka sebuah lagi episod baru, berisikan hasrat sebuah kemakmuran dan kehidupan yang lebih bermakna. Saya berazam untuk terus komited memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Seperti anda semua maklum, saya juga mahukan Malaysia yang aman, maju dan sejahtera. Saya, Ahmad Zahid Hamidi, mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan semoga tahun baru ini kita terus bersatu padu melakar kejayaan yang lebih bermakna buat kita semua, insya-Allah. Baik, saudara. Itu ucapan dan selamat tahun baru daripada Presiden UMNO, saudara. Dan apa yang kita dengar, intipati ucapannya berazam untuk mewujudkan suasana yang jauh lebih baik untuk rakyat kita. Ya, cuma saya dengar suara dia maklum saja baru lepas operasi kan. Suara dia, napas dia tu tinggi. Tak apa, kita berdoakan agar kesihatan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Cuma saya nak bertanya, sebelum Jack tanya, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat. Sekarang ni bagaimana caranya supaya UMNO tidak dilihat sebagai penjilat pada DAP, UMNO tidak dilihat sebagai pelapik kaki pada parti DAP, sedangkan kita berada dalam satu ukhuwah kerajaan perpaduan sebagaimana yang zahirkan oleh Presiden UMNO
kita mau melihat tahun-tahun mendatang ini supaya lebih baik. Sebab kita tabu lama sangat ni, Wabi. Daripada tahun 59 saya katakan tadi, sehinggalah tahun lepas, tahun 2022. Cuma tahun 2023 baru bermulanya era, sebab itu saya memilih mengundang Ya Muhammad malam ni, sebab kita nak membuka era baru. Silakan, Wabi. Saya agak bermasalah untuk memahami logik di sebalik kata-kata jadi penjilat, pengelap kaki dan sebagainya. Sebab kalau dibandingkan dengan DAP, saya rasa DAP lebih wajar risau pada benda itu sebab DAP ni parti yang kecil, parti yang baru ni saja menjadi kerajaan, berbeza dengan UMNO sudah veteran dalam kerajaan, baik peringkat pusat ataupun negeri. Jadi yang sepatutnya yang risau ataupun yang takut benda itu ialah DAP, bukannya UMNO. Jadi UMNO sebagai macam kata big brother, tak sepatutnya risau perkara itu. Satu, yang kedua, kita berada di bawah pimpinan PMX, Perdana Menteri kita. Jadi saya fikir perkara itu tidak sepatutnya timbul dan rasanya walaupun benda ni belum pernah dirasmikan seolah-olahnya ya. Semua anggota kerajaan perbuatan adalah orang kata duduk sama tinggi dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tak timbul soal itu. Kemudian kita jangan lupa ya, kita memerintah negara baik pusat ataupun negeri berdasarkan undang-undang. Jadi siapa yang nak jadi mengalap kaki? Kenapa? Kan? Kemudian dan kita harus ingat bahawa DAP sendiri daripada peringkat Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan telah pun memberikan komitmen secara rasmi menandatangani MOU. ikrar komitmen untuk mendukung perlembagaan. Ya. Yang saya kena sebutkan, kadang-kadang yang jadi masalah sebab DAP digambarkan, dimomokkan sebagai itu dan sebagai ini. Contohnya, sebut saja Malaysia, ini nak tolak Melayu. Mana ada? Malaysia dalam bahasa Melayu bermakna Malaysia untuk orang Malaysia. Bukan Malaysia tolak Islam, buang raja, tak ada. Ini masalah orang Melayu telah pun disesatkan oleh golongan tertentu yang sudahnya mereka sendiri yang jadi problem. Jadi saya rasa kadang-kadang mungkin boleh dikatakan bahawa masalah itu timbul kerana persepsi yang dicipta oleh mereka sendiri. Macam kata, di sana ada kenduri kan. Dia nak menipu orang. Tapi lama-lama dia percaya, oh mungkin betul juga, baik kita ikut kan. Salah siapa di sini? Jadi saya rasa DAP tak bermasalah. Dan kalau kita ambil sejarah dalam Pakatan Rakyat sendirilah, berbanding dengan PAS kan. DAP tidak pernah khianat. Yang khianatnya PAS, bukannya DAP. Ya. Jadi saya fikir berdasarkan track record itu, saya boleh katakan insya-Allah tak berlaku lah. Dalam perpaduan ni. Cuma saya nak menambah lah YB sebab apabila dia orang ni duk kata UMNO ni, ahli-ahli UMNO ni takut dengan DAP ni, sepatutnya yang lebih takut adalah MCA. Kerana MCA dan DAP ni bertanding di tempat yang sama. Ya. Dan juga gerakan lah, kalau kita nak menambah. Gerakan dengan MCA inilah yang patut rasa terancam dari segi di manakah tempat mereka. Jadi yang kita peliknya, kenapa pula ahli-ahli UMNO ni nak beria sangat? Adakah mereka dah nak jadi jurucakap MCA pula? Nak jadi orang kuat sorak untuk MCA pula? Sebab saya ingat lagi dalam Tanjung Piai pun ramai juga di kalangan ahli-ahli UMNO ini nakkan kursi itu ditandingi oleh UMNO. Jadi mereka siap menyakiti. Saya ada dalam, saya tidak ada di Malaysia pada ketika itu, tapi saya mengikuti perkembangan politik tanah air. Saya ketika di Saudi Arabia, tapi saya melihat ramai ahli-ahli UMNO ni dia nak kursi di Tanjung Piai. Jadi sehingga melukakanlah hati sahabat kawan kita dalam Barisan Nasional iaitu MCA. Jadi kenapa pula sekarang ni tiba-tiba nak macam orang kata hero pula dalam dari segi mana, padahal kita tidak bertanding di tempat DAP bertanding. Ni yang saya nampaklah YB. Okey. Ya, YB. Betul-betul, saya setuju dengan itu dan saya fikir kalau kita bercakap soal partnership lah ataupun perkongsian yang lebih mampan ataupun yang lebih orang kata yang boleh klik dengan lebih baik adalah DAP dengan UMNO sebab mereka tidak bertempur. Berbeza dengan contohnya DAP dengan MCA atau gerakan kan. Dia macam ni lah, macam kan kadang-kadang kita tengok orang Melayu
jual nasi lemak di kedai restoran Cina bukan. Jadi Cina tu jual rokok, jual teh dan air. Wabi orang Yang Ipoh Melayu macam kereta nasi goreng. dia jual. Jadi dua-dua tu apa ni orang kata menyantuni ataupun Melengkapi berhadapan dengan audiens masing-masing. Ya, ya. Jadi tak sepatut pada saya, logik saya lah kan. Dan saya rasa itu juga yang dalam benak pimpinan DAP waktu itu yang memulakan gerak di Perak waktu itu ialah kerana perfect lah sebab orang ni audiensnya kat sana, orang ni audiens ni. Jadi maknanya dia complementary to each other. Correct. Sepatutnya lah kan. Ya, ya, Cuma cakap-cakap tadi tu tak tahu siapa, mungkin orang yang dengki kot. Jadi mungkin janda dulu yang Ya Muhammad, saya nak tanya Muhammad. Cuma masalah sekarang ni sebab kita dah barulah nak bermesra sikit. Ya, ya, ya. Tetapi apakah ya Muhammad sedar bahawa ada usaha-usaha masih lagi diteruskan supaya UMNO dengan DAP ini bermasalah berterusan? Satu. Tambah pula lagi ada pula kalangan pimpinan daripada DAP pula ni. Orang Melayu ni kan boleh sebut pasal kepentingan agama, pasal bangsa, dia cepat melatah ya Wabi. Jadi bila adanya kononnya calon Perdana Menteri itu mesti bukan Melayu, melompatlah ya Muhammad. Begitu juga yang terbaru apabila Ngeh Koham. Sahabat ya Muhammad juga, sama-sama di luar negeri, pimpinan di Perak apa semua. Bila kenyataan-kenyataan yang dilihat, orang Melayu ni kalau sebut pasal agama, kalau orang lain yang bukan Islam bercakap soal agama, mereka cepat melenting. Ya Muhammad. Tapi bagaimanapun saya lihat pimpinan saudara Antin Lok, dia segera menangani persoalan tersebut. Dan tambah-tambah lagi apabila yang Dunia Amat Mulia Baginda Sultan Selangor membuat kenyataan sedikit, Bang Ngeh pula segera membuat permohonan maaf. Saya nampak macam mana pandangan punya Yang Muhammad? gini Datuk Seri, saya perlu nak membuat penegasan bahawa sebenarnya saya dah bercakap benda ni dalam saya rasa 14 atau 15 tahun dahulu. Saya ingat lagi, saya menerbitkan suatu artikel dalam kolom saya dalam eksklusif waktu itu. Ya, majalah eksklusif. Kerasan kan. Saya pimpin masa itu. Yes. Ya. Jadi isu yang saya bawa waktu itu ialah bahawa tidak ada dalam perlembagaan bahawa soal agama atau kaum itu dinyatakan berbeza dengan menteri besar Ya, ya. yang mesti Melayu dan Islam. Tetapi Perdana Menteri dan Ketua Menteri tidak ada daripada dulu sampai sekarang. Betul. Zaman merdeka lagi. Jadi Dari apa perlembagaan lah. Ya, jadi apa yang kecohnya? Satu, yang keduanya, Lim Kit Siang, pesara politik ini hanya merespon kepada suatu persoalan. Dia tidak advocate perkara itu. Jadi saya rasa media bersalah daripada segi untuk mengkontekkan benda dan saya rasa menyiram petrol kepada api kecil ataupun dia bukan api bara sahaja. Ya. Satu, yang kedua. Soal mengekoham. Secara spesifik, apa salah segi Islam? Dia bukan minta orang Islam jangan sembahyang. Dia bukan minta orang Islam boleh murtad. Dia tak kata macam itu. Cuma dia kata minta seorang pakar perlembagaan diletakkan dalam komiti itu. Itu saja. Dan saya rasa saya nak menjawab dengan memberikan persoalan. Saya rasa Datuk Seri pernah ingat kan? Ya. Generasi orang lama kan? Tahun 1993, Mahathir pindah perlembagaan Ya. dan menghadkan imuniti raja-raja Betul. dengan menubuhkan mahkamah khas Untuk raja-raja. untuk membicarakan raja-raja yang berbuat jenayah. Ya. Baik. Jadi ditubuhkan satu mahkamah khas ya dengan 5 hakim. Ya. 3 hakim yang ada yang senior tu. 2 hakim lagi dilantik oleh majlis raja-raja. Fikir, kenapa? Bukankah raja-raja takut kepentingan mereka? Takut nanti dia naik dan sebagainya. Jadi, soalan saya ataupun komen saya pada Datuk Seri memang mengekoham itu saja. Bukan dia minta kata hapuskan Islam. Tak ada, dia kata minta seorang pakar perlembagaan duduk dalam komiti itu yang kita mengamuk naik minyak ni pasal apa? Itu je. Jawablah. Kenapa majlis raja-raja hakim yang mereka lantik untuk duduk di situ membicarakan raja itu? Kenapa? Jadi saya rasa ketakutan Ngekoham sama ketakutan raja-raja waktu itu. Apa yang pelik sangat? Jadi Ramai yang tak tahu benda ni. Saya bangkitkan bukan nak bagi marah, tapi saya nak fikir Cina, bukan Islam ni bukan manusia kan? Dan kita dah tahu banyak kes, Datuk Seri. Anak-anak yang tak tahu mereka Islam pun.
Yalah, sekarang kita tahu je lah kan. Orang di Malaysia ni masuk keluar Islam macam tu je. Masuk Islam kena kahwin, bukan? Tiba-tiba ada masalah. Bercerai. Anak tadi ditaftarkan sebagai Islam. Tapi dia tak tahu pun sebab mak bapak tak amal Islam. Nama dia Islam, IC dia Islam. Kemudian katalah ditangkap berkhalwat, ditangkap tak puasa. Padahal dia ni hakikatnya tidak Islam, ya. Tetapi dalam kenalan dia Islam. Jadi ini kes-kes yang Datuk ni faham sebab dia bergawam, seorang peguam dan saya pun tahu. Jadi yang kita naik minyak bila isu itu dibangkitkan, kenapa? Kan? Ya. Yalah biasalah YB, orang Melayu ni bukan Jadi kita mempolitikkan isu ini bukan benda undang-undang, bukan benda hukum pun. Ya. Tak salah sikit Islam. Apa yang Ngekuhan minta tu mungkin ada yang marah, tapi kita kena fikir orang Melayu ni dasar hidupnya Islam. Jadi kalau kita nak marah, nak memaki hamun sesuatu tu, kita tengoklah agama kita. Jadi saya fikir kita marah atau kita biar bertempat lah. mengutuk benda yang tak ada asas Islam pun. Apakah kita jadi hero berbaloi ke jadi hero dengan masalah sebab dunia luar melihat. Ya. Dan saya rasa di bawah kerajaan perpaduan ini apa image yang kita nak tunjukkan ialah Malaysia yang harmoni, Ya. Malaysia yang Makmur. yang apa saja maknanya bukan isu-isu macam kita tak jadi Taliban lah kan. Ya. Jadi saya fikir apa yang berlaku ini bukan isu yang bagus untuk ke arah itulah. Itu jawapan saya lah. Ya. Tapi tak apalah YB. Kira anggap selesai lah. Sebab YB dengan Kuham pun dah minta maaf. Ya. Jadi, Itu politik lah, itu saya faham lah. Saya tak ada masalah. jadi kita tak perlu pun nak panjangkan. Lagipun saya pun setuju juga dengan YB tadi ada sebut yang kita tidak perlu takut lah. Kalau ada, katakanlah ada seorang pun, tiba-tiba raja yang menyuruh kata, okey tak apa, tak ada masalah. Cuma Supaya tu, dia rasa saya nak bagi satu perkara lah. Ini dah orang Melayu sendiri pun ada anak-anak muda yang bangkitkan. Di Malaysia ni pelik lah. Kaum majoriti 60% lebih berasa takut dan insecure. Ni apa jenis kaum ni? Saya masuk DAP, tapi saya tetap Melayu dan tak Islam. Ada orang tanya saya, bila saya bercakap banyak pasal Islam dan sebagainya. Kenapa masuk DAP, kenapa tak masuk PAS? Itu soalan mereka pada saya. YB tak start dengan DAP kan? Start dengan PKR dulu. Tak apa, tapi nak ceritanya, sekarang, bila saya cakap soal Islam dan sebagainya, dengan kawan-kawan, kenapa tak masuk PAS, kenapa masuk DAP? So apa jawapan YB? Saya kata, memang DAP itu bukan Islam, tapi kalau kita nak macam ni lah. Ada seorang kawan saya pernah bawa mak dia pergi umrah kan. Ya. Lepas umrah dia pergi ke London. Jadi dia menceritakan beza layanan yang dia dapat di Saudi dengan di Heathrow London. Jadi seperti kata yang disebut oleh pernah disebut oleh Grand Mufti of Mesir Syekh Muhammad Abduh kan. Dia pergi melawat ke Paris tahun kurun ke-18 19 itu. Dia kata saya pergi melawat sebuah negara yang bukan Islam tapi ada Islam. Balik ke negara saya, negara Islam, tapi tidak ada Islam. Orang Islam je ada. Jadi saya fikir, dan soalan DAP dan PAS itu jawapan saya kot. Ada parti Islam tapi tak nak bayar hutang. Apa benda? Oh. Ada? Ada kan? Dia masuk mahkamah. Dia masuk mahkamah. Dia rayu lagi. Tak mengaku lah tu. Tak nak bayar? Tak nak bayar. 600,000 lebih. Bukan baru, saya tahu lama sebenarnya ni. Sampai kawan tu masuk hospital. Ya. Betul lah. So bagi saya lah kalau Sedangkan dalam ajaran Islam jelas ya bahawa orang mati syahid pun kalau ada hutang kena tunggu dua. Dan saya difahamkan Rasulullah SAW itu enggan mensolatkan jenazah yang ada hutang ni. Ya. Jadi yalah betulkan saya sebab sekarang ni takut akan di luar kan jadi kecoh lah kan tak? betul lah. Tapi Sekarang ni sebut sikit. saya pernah dengar lah maksudnya betapa hutang itu menjadi satu benda yang penting dalam Islam tapi dia tak nak bayar. Ya. Saya tak tahulah mungkin dia kata silap itu tak ya Tapi itu Wabi, berlaku mahkamah. sepengetahuan saya yang saya baca, sirah yang saya baca, Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan apabila kamu menggajikan orang itu, Ya. kamu sebelum kering kena bayar sebelum peluh dia kering. betul. Ini bukan peluh kering ni Wabi ni.
Bertahun. 20 tahun. Aduh, hai, sampai hati mereka melakukan begitu, sampai kawan masuk hospital. Tapi, iyalah kalau nak bercakap soal apa Jadi perjuangan. pada saya Islam itu bukan pada zahir lah. Jadi saya boleh katakan mungkin DAP tidak Islam dan dia pun tak pernah klaim apa-apa pun, tapi dia tak korup. Dia tak ada sampai ke mahkamah, tak bayar gaji, tak bayar APF ke. Ya. Jadi saya fikir dari segi itu dia Islam dan dia tata kelolanya baik. Ya. Dan saya melihat apa-apa pun Ya Muhammad, soal itu mungkin soal individu. Ada juga yang apa kalangan pemimpin yang masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah dan sebagainya. Bagi saya selalu meletakkan no one is guilty unless proven by the court. Tak, ini civil bos. Ha? Wah, ni kes civil. Kes civil. Bukan jenayah. Hutang lah. Hutang. Lah. Tak, yang Muhammad biasa dengan PAS ni. Takkan yang Muhammad tak tahu. Budaya mereka macam mana yang Muhammad? Dia ada walak tu. Jadi kesetiaan yang unquestioned, yang mutlak itu ada kan. Yang saya akui, semua parti ada macam tu. Cuma nama je lain. Ya. Dalam DAP pun 2x5 je. Tapi Yalah. cuma dia tidak mendasarkan kepada nas ataupun doktrin agama lah kan. Ya. Tapi macam kata bila Kuham kata dapat arahan daripada Lok kata sama lah kan. Oh, gerti saya melihat saya ada murni sifat Lok ni, dia mahu menenteramkan keadaan. Yeah, a certain cost lah, I have to say. A certain cost lah. A certain cost. Because dia baru sepenggal yang pertama. Dan DAP sangat demokratik, dia tak pernah tangguhkan pilihan parti. Kita tengoklah akan datang apa berlaku. Okey. Ya. So adakah kata-kata orang di luar sana yang menyatakan yang DAP ni mungkinlah kan berpecah dua, ada yang mendapatkan ini adalah satu gerakan nak undermine Anthony Loke. Jadi ada sedikit insight yang boleh YB ceritakan. Live. Saya nak kata ya pun tak tahu, nak kata tak pun tak tahu sebab saya tak tahu. Okey. Tapi saya fikir saya harus mengakui bahawa dalam politik apa parti pun persaingan tu ada. Tinggal lagi ada setengah parti bersaing bakal kelambu, bakal rumah. Ya. Kan? Betul lah. Saya pernah bertanding di atas parti lain dan saya jadi calon. Jadi orang yang tak jadi calon sabotaj sampai saya kalah. Tapi dalam DAP setahu saya tak ada benda itu. Jadi dia bersaing. Dia mungkin tak bersetuju. Dia mungkin ada kelambu-kelambu kan, tapi dia tak adalah bakal rumah. Betul lah. Taklah sampai bakal rumah. Jadi itu disiplin yang harus ada. Ya. Ya, dalam politik memanglah segala itu berkemungkinan. Ya. Saya juga melihat. Cuma nak tanya, how far, sejauh mana betulnya, saya dipahamkan katanya ahli-ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri daripada parti DAP, mereka tidak dapat gaji sepenuhnya, OB. Tak, memang kena potong gaji. Potong, ya? Kena potong gaji. Tak boleh ambil datuk-datuk apa sebelum ni. Kemudian tak boleh apply tanah. Oh, tak boleh apply tanah, ya? Tak boleh. Oh. Sekurang-kurangnya, sebab saya naik pengurusi di Perak, saya tahu lah sebab itu arahan yang saya terima. Ya. Jadi kita tak dibenarkan ambil tanah. Sebab betul bagi saya, skandal-skandal ni tak, bukan kita tak mustahil, tapi susah nak berlaku dalam DAP lah. Potongan tu berapa nak bergaji dipotong tu? Kalau umpamanya seorang exco tu, dia boleh kalau 5,000 lebih sebulan. Dipotong gaji 5,000? Ya. Potong. So, Kalau barangkali adun biasa, mungkin dalam 2,000 lebih. Dekat 2,000. 30% lah. Lebih kurang lah. 30%. Itu lagi belum campur kalau macam parti mengadakan majlis makan malam untuk kutip dana itu itu semua YB kena cari duit tu. Kena chip in lah. Kena contribute, ya? Jadi maknanya bagi dia disebut bahawa jadi calon ni satu dipanggil privilege, suatu keistimewaan, bukan hak. Bukan hak. Yang keduanya dia ada tanggungjawab. Dan dia sentiasa dipantau dengan tiap-tiap tahun kalau di Perak kita kena submit report card. Ada report card, ya? Ada. KPI lah. Lepas tu kadang-kadang maksudnya kalau kita lain sikit pun jadi. Itu sebab iyalah dalam politik ni lumrahnya semua nak bersaing, semua nak jadi calon. Betul lah. Silap sikit dia out kan. Jadi bila saya nak kait balik pada YB sebut tadi yang tidak boleh terima datukship, title-title tak boleh terima ketika berkhidmat. Ya. Jadi benda ni perlu diperjelaskan sebab ramai di luar sana yang beranggapan DAP menolak anugerah daripada raja-raja. Sebab
Yelah, mungkin kita pun dah dapat tahu baru ni Tan Sri Lim Kit Siang telah mengambil anugerah itu. Jadi ia sedikit sebanyak telah diffuse dia punya tuduhan ataupun fitnah yang menyatakan DAP tidak mengiktiraf raja-raja ataupun title daripada raja ni. So mungkin ini peluang untuk YB lah sebut perkara ni, cakap terus terang. Saya rasa itu dah banyak dipesongkan dan disengaja diceritakan untuk mengburuk-burukkan dia. Dia cuba kata selagi dia berkhidmat, jangan ambil kan, sebab dan saya rasa semua kita menerima bahawa sahabat dia kita ni baik atau tak baik sesudah kita habis. Ya. Selagi kita masih lagi dalam gelanggang, kita tak tahu entah nanti skor gol sendiri ke. Ya. Bukan? Satu, yang keduanya bukan tak ada pengecualian. Pergilah minta kebenaran dengan Jaksa Agung dan dia akan bentang dalam CEC tu, dalam jatuh Central keputusan. Committee ya. Ya. Jadi yang jadi problem ni bila main ambil saja. Itu yang jadi problem. Okey, Wabi, kita bercakap soal kerajaan perpaduan, Wabi. Ya. Saya minta pandangan Wabi. Bagaimana kedudukan sekarang? Sebab kita nak menghadapi tahun 2024 ni. Yang Wabi melihat dari segi persiapan kerajaan untuk mendepani tahun 2024 dan juga kestabilan politik yang selalu dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri mengatakan bahawa pentingnya kita mewujudkan kestabilan politik kerana itu akan memastikan ekonomi kita itu dapat dimantapkan. Boleh Wabi bagi pandangan? Saya fikir itu baiklah. Cuma saya tak boleh cakap, saya pun tak tahu apa yang telah pun dilakukan untuk menstabilkan itu kan. Dan bagaimana. Sebab yang saya tahu belum ada satu badan pusat lah yang mengawal atau mengawal selia, menentukan dasar dan sebagainya. Jadi macam kerajaan perpaduan terutama di peringkat negeri ini macam begitu saja, tak ada satu macam. Sebab kalau kita bercakap soal kerajaan pentadbiran dia mesti ada dasar-dasar dia. Ya. Dan seperti yang kita tahu, bila pilihan raya kita offer, kita tawarkan manifesto dan tawaran kita dan setengah dasar tertentu kan. Jadi saya rasa kerajaan perpaduan selain daripada Malaysia Madani tagline dia itu saja. Yang lain, sebab itu timbul isu macam pilihan raya PBT kan, sebab tak ada dasar tertentu. Kan? Saya bercakap sebagai kapasiti peribadi lah. Sebab saya tak tahu kan. Jadi, kerajaan yang kalau macam Labour ke konservatif ke, dia ada dasar dia. Kan? Maknanya dasar-dasar yang penting itu disebut. Yang kecil-kecil itu tak apalah, tapi dasar yang penting itu mesti macam soal Sabah dan Sarawak, kedudukan Sabah dan Sarawak mesti ada kan. Kemudian dinyatakan royalty nak bagi berapa semua kan. Apakah betul nak bilangan ahli parlimen daripada negeri ini berkenaan akan ditambah dan sebagainya kan. Jadi yang ini saya tak nampak, dan setahu saya tidak ada satu yang hitam putih yang dinyatakan secara jelas, dan mungkin oleh kerana banyak perkara lah. Ya. Selain daripada pembentukan kerajaan itu sendiri pun kita tahu kan macam mana kan. Kemudian digeletik sesekali dengan langkah apa sekarang? Dubai. Ya. Langkah Dubai. Macam perkara kan. Jadi mungkin Perdana Menteri pun tak ada masa sibuk lagi kan. Apakah Wabi pandangan Wabi macam mana kedudukan PMX 10 ni, macam mana kestabilannya dari segi politiknya, ada Sano Ibrahim lah. Pandangan you. Saya melihat dia sebagai seorang yang lama berpolitik kan. Dia lebih lama jadi pemangkat daripada jadi kerajaan kan. Jadi untuk sampai ke pejabat Perdana Menteri itu pun 25 tahun ya. 28. Kan? Dia disepak, berguling dan sebagainya kan. Jadi saya rasa dia ada kekuatan lah untuk sebagai, maknanya bukan senang nak terajang dia lah. Bukan mudah. Bukan mudah. Jadi untuk itu saya fikir, dan dia pun dah lebih setahun dah. Ya. Kan? Jadi maknanya daripada segi itu dia dah setaraf dengan Muhyiddin dan juga Ismail Sabri lah. Maknanya dah lebih setahun dah. Jadi yang lepas ini tak tahulah macam mana, sebab cakap-cakap langkah Dubai pun tak menjadi. Ya. Mungkin selepas ini dia akan komen macam mana. Tinggal lagi selepas ini kita nak tengoklah apa langkah-langkah konkret yang akan berlaku. Ini
Tapi saya rasa dia ada kemampuan lah. Sebagai pemain, saya rasa dia seorang pemain yang cekap, yang berkarisma, dan seperti yang saya katakan tadi, bukan mudah nak terajam di keluar. Jadi secara peribadi lah YB Ya. berapa skor yang YB boleh bagi dekat kerajaan perpaduan ni? Saya tak boleh sebab saya nanti Dia- bias lah. Tak, dia jadi self Takkan saya nak assessment buat- YB. Self assessment. Sebab saya melihat daripada pandangan YB tadi bunyi macam tak berapa nak suka. I don't know whether I'm wrong, Yeah. tapi YB boleh lah betulkan saya ke. Tetapi saya nak tahu juga daripada segi kerajaan negeri di Perak. Adakah YB rasa macam you can do more instead of just giving confidence and supply, but maybe you can take some positions. So dekat negeri Perak. Iyalah, yang pertamanya kalau kita nak menilai sesuatu, dia mesti ada benchmark dia kan. Yang itu tak ada. Okay. Jadi tidak adil kalau saya nak bagi markah apa sebab nanti dia tanya apa dia punya skala dia. Nak menentukan banyaknya ataupun gagal untuk berjaya. Saya tak tahu dan tidak ada. Okay. Okey. Fair enough. Yang keduanya yang seperti yang saya katakan tadi, saya duduk di dalam, saya tak nampak. Yang nampak ni orang di luar. Ya. Jadi tidak adil ataupun tak kena bagi saya untuk memberikan penilaian buat masih, dan saya rasa kita baru lagi setahun gitu kan. Ya. Maknanya kalau kita adakan 5, kita ada lagi berapa tu? Ada lagi 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Kalau sampai, dan kalau saya ingat balik apa yang disebut oleh Datuk Seri Mat Sabu baru ni dalam convention dia, kata pilihan raya 2028. Jadi maknanya full term. Betul. Ya. Jadi untuk peringkat awal ni saya rasa yang saya boleh katalah, yang saya rasa orang boleh setuju lah bahawa suhu tu turun. Ya. Dia tidak macam dulu kan, sampai nak ke parlimen pun tak berani. Jumpa Nah. media pun tak berani. Buat darurat pula. Darurat lagi kan. Tapi yang itu tak ada. Sekurang-kurangnya itu kita nampak, dan dari segi itu saya rasa ada semblance of stability lah. Ya. Saya tak kata stabil lah, semblance of, sebab kalau stabil tak ada lah langkah Dubai kan. Betul juga. Walaupun kata-kata ini TikToker punya kerja, tapi kalau TikToker pun bukan gila kan, takkan dia nak benda yang tak masuk akal langsung kan. Lepas tu gambar-gambar pun ada juga, ada orang tertentu di Dubai sana kan. Dia Ya, upload ya, ya. gambar. Tu Ada kemungkinannya tu ada lah. ada. Okey, YB sebagai pakar perlembagaan. Tadi Yang Muhammad ada menyentuh soal Sabah dan Sarawak. Ini soal tentang kedudukan, persempadanan dan sebagainya, YB. You sebagai pakar perlembagaan, penubuhan Malaysia ni selalu saya katakan, sewajarnya kalau nak tambah kursi pun di Sabah dan Sarawak. Sebab mengikut kepahaman saya lah yang saya baca, bahawa kursi parlimen, jumlah ahli parlimen di Semenanjung ni tidak boleh mengatasi 2/3 daripada ini Perlembagaan Penubuhan Malaysia 1963 punya perjanjian. Dia tidak boleh mengatasi 2/3 daripada jumlah keseluruhan mesti datang daripada Semenanjung. Artinya komposisi kursi itu Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tapi tidak bolehlah Semenanjung ni jadi dominan sampai 2/3. Boleh YB jelaskan? Ya, Pakar perlembagaan. Ya. sentimen Sabah dan Sarawak ni agak kuat. Ya. Dan saya fikir dengan geopolitik yang ada sekarang ni pun saya rasa memang logikal lah. Maknanya begitu banyak ruang diberikan kepada Sabah dan Sarawak sampai ada TPM. Ya. dua, kan. Ya. Cuma saya setuju dengan apa yang Datuk sebut tadi. Dan saya rasa selain daripada itu, kita juga perlu ingat bahawa dalam perlembagaan itu sendiri sudah ada jaminan dan perlindungan bagi Sabah dan Sarawak. Jadi saya ada sebut pada seorang kawan media sewaktu dia wawancara Timbalan Perdana Menteri kedua. Saya rasa kita jangan terlalu jauh sangat sampai kita nak bagi macam-macam, sampai benda yang tak sepatut kita bagi pun bagi juga. Sebab pada saya, soal kerusi ni macam mana pun kita harus bersandarkan kepada skala ataupun sipil demokrasi dunia. Kita tak boleh bagi macam tu saja. Ini, dan kita harus ingat, apa pun persetujuan waktu itu tahun waktu itu, dan dunia berubah, masa berubah. Dan selain daripada apa yang saya, contohnya macam inilah, pindah perlembagaan. Kalau menyentuh kepentingan Sabah dan Sarawak, dia mesti dipersetujui oleh YDP negeri Sabah dan Sarawak. Jadi tak boleh parlimen bulldoze begitu saja. Tak Jadi, boleh, ya?
Ada benda-benda yang pada saya Sabah dan Sarawak ini over dah, terlaluan sangat. Dan Perdana Menteri pula oleh kerana dia tahu sana dia punya kekuatan di sana, dia ya saja. Kadang orang tak minta pun dia bagi. Dia kena realistik kan. Jadi itu adalah benda-benda yang mana kena disedari, kena diketahui bahawa dalam perlembagaan sudah ada inbuilt system. Siapa saja, orang Melayu sebagai contoh. Hak kita tidak boleh dipadam oleh kerana hanya majlis raja-raja yang boleh benarkan, parlimen 100%, bukan 2/3, 100%. Tak boleh kata apa. Maksud dia? Maksudnya contohnya kedudukan Islam, kedudukan bahasa, kedudukan hak Istimewa. istimewa sebagainya tak boleh dipadam selagi walaupun kata Dewan Rakyat setuju, Dewan Negara setuju, Ada majlis raja-raja kena setuju. Begitu juga kerakyatan. Baru ni ada yang terkejut. Ya. Bila Perdana Menteri kata harus dibawa kepada majlis raja-raja, dia terkejut. Saya kata macam mana yang terkejut ni? Lawyer pula tu. Maknanya ada lawyer tak faham perlembagaan juga. Saya kata disebut dalam Perlembagaan. 159(5) di pasal 5 perkara 159 pasal 5 159 pasal 5 bahawa kerakyatan ni kena dibawa kepada majlis raja-raja kalau nak dipindah peruntukannya. Oh, tak boleh dipindah begitu saja? Tak boleh. Dewan Rakyat tak boleh pindah? Tak boleh. 222 orang ahli tak boleh? Sebab itu jangan lupa. Manakala sebab itu saya pernah kata, lebih baik Perdana Menteri kan seorang kafir, bukan Melayu yang ikut perlembagaan daripada Perdana Menteri kan seorang Melayu yang anggap Malaysia macam bapak dia punya. Kasar itu. Ya. Dah kita tengok dah, kita ada berapa Perdana Menteri? 10 dah. Kaji rekod masing-masing. Yang lepaskan Singapura siapa? Ya. DP ke? Marah Wabi nampak kayaknya. Tak ada. Fakta sebab orang kata, wah, habis kalau Cina jadi Perdana Menteri habis. Habis yang Melayu selama ni kenapa tanah Melayu, rizab Melayu habis? Nah, Saya melihat di Perak itu. Ya. Ni hamba Allah yang kata dia nak jaga tanah Melayu. Dia yang ceklah kawan tu ya. Saya tak nak sebut. Tak payahlah kita sebut. Jadi orang yang bersungguh-sungguh bercakap mempertahankan Melayu, yang itu kena siasat dulu. Jadi kalau kata Melayu terancam, Melayu Tak terancam. ada. Tak, saya nak bertanya sebab Wabi sebagai pakar perlembagaan. Artinya Yang Muhammad, Ya. kalau sesuatu undang-undang atau pindaan perlembagaan atau pindaan undang-undang itu dibuat, kalau tanpa persetujuan raja-raja Melayu tak boleh ya? Kalau menyentuh soal hak istimewa orang Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun isu-isu yang kadang-kadang mungkin tidak disebut secara hitam putih. Macam hari itu yang jadi krisis kontroversi 1993. Benda itu tak disebut dalam 159 pasal 5, tak disebut. Tetapi oleh kerana ada potensi, dia akan menggugat dan memberikan kesan kepada raja-raja Melayu, maka jadi krisis. Sebab dia raja stop. Sama juga waktu Mahathir pindah perkara 40 tu kan. Yang kalau tak diberi perkenan dalam masa 15 hari, habis. 30 hari. Masa mula-mula kan. Ya. Tak ada disebut sebagai perkara yang mesti dipersetujui, diperkenan oleh raja-raja Melayu. Tetapi oleh kerana potensinya ada, dia stop, yang tak ada guna masuk hospital, raja-raja took charge and jadi krisis. Jadi saya rasa kita harus selain dan mempelajari ataupun memahami perlembagaan, kita tidak harus melupai sejarah. Ya, ini sangat penting. Ya. Dan media harus faham. Jadi media jangan terikut ke orang politik lah. Media kena ada basic course on constitution tu kena ada. Ya. Baik. Tapi media pun YB. Media ni dia nak cari like saja, nak cari views. Macam sekarang ni dunia tanpa sepadan, kita ada media sosial ni, TikTok apa semua ni. Sudah tentu mereka nak buat clickbait dan dia orang dah langgar, dah bulldoze lah everything that we saw on our phone right now. Semuanya nak mencari like, nak cari view saja. Jadi mungkin sebab itulah YB saya lihat dia orang ni tak belajar pun apa perlembagaan. Kalau dia interview penyanyi rock pun dia takkan tahu apa yang dia nyanyi sebenarnya. Macam itu dia kena dengan hatan kan. Okey YB, saya sebenarnya nak bawa balik kepada topik kita yang itu kita mencari titik pertemuan. Dan saya tertarik dengan apa YB sebut tentang hubungan dahululah PAS sampai angkat bendera DAP apa semua tu. Jadi mungkin sekarang ni YB dah boleh tengok perbandingan antara hubungan PAS dengan DAP ataupun UMNO dengan DAP. So bagaimana? Adakah YB nampak UMNO lebih baik ke? Perlu banyak
kekuatan ke, ataupun DAP juga nak turun-turun sekali memberi penerangan kepada ahli-ahli UMNO kita ni. Kita struggle babi, saya cakap terus terang. Kita ni struggle dalam UMNO kerana kita memerlukan, kita dah buat dah penerangan macam mana pun. Tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi yang saya lihat, kita nak kena cari titik pertemuan juga apa-apa hal antara DAP dengan UMNO ni. Sebab dia telah dimainkan oleh oleh golongan Perikatan Nasional ni. So, Wabi rasa macam mana? Hubungan UMNO dengan DAP sekarang macam mana? Okey ke? Better ke dengan PAS dulu? Ataupun perlu banyak diperbaiki? Dan keduanya, apa yang kita perlu buat untuk perbaiki? Daripada segi perbandingan semata-mata lah, saya rasa hubungan DAP dengan PAS itu, waktu itulah sebelum waktu Pakatan Rakyat, lebih mudah dan saya rasa lebih intim mungkin ya. Berbanding dengan UMNO. Ya. Dan saya perlu sebutkan bahawa saya rasa kalau nak tanya apa yang DAP buat, saya rasa kita dah buat apa yang kita mampu, dan saya rasa dalam dunia ni tak pernah berlaku parti yang ada separuh daripada kekuatan gabungan itu dapat portfolio macam itu. Dan kalau dipegang dapat menteri besar, dapat speaker lagi, dapat exco lagi, dapat ahli majlis lagi, ketua kampung lagi, unta perhati lagi. Kan? Cuma saya nak qualify apa yang saya kata tentang PAS tadi. Hubungan baik tu mungkin tidak boleh dilihat secara begitu saja kerana hubungan waktu itu hubungan pembangkang. Sebagai pembangkang. Macam PAS dengan UMNO lah, Ewan pun. Yang saya nampak lah, ada orang tanya saya waktu kita mula-mula menang 2018 dulu, kenapa hubungan sesama parti tidak begitu baik? Saya kata, saya tetap peranjat. Kemudian baru saya nampak bahawasanya memang ada kebenaran di dalam soalan itu. Selepas jadi kerajaan ni lain dah jadi hubungan tu. Kenapa? Mudah saja sebab dia melibatkan soal pembagian kabinet, jawatan penting, exco-nya, ahli majlis, JLC. Jadi berebut masing-masing. Kan? Jadi kalau dulu dengan PAS sama bangkang, tak ada benda, tak ada rebut kan. Ya. Betul lah. Sama-sama kena pukul lah dia orang kan. Kata lah dia kan. Tapi bila dia jadi kerajaan, jadi dia ada gerabak di belakang tu. Maknanya YB ni ada juga penyokong dia kan. Yang nak jadi ahli majlis, yang nak jadi itu, nak jadi ini kan. Jadi hubungan tu tak seperti dulu lah. Jadi kita memasuki fasa baru, hubungan sewaktu jadi kerajaan yang tidak semudah tu dulu lah. Gitu. Tok Wabi bercakap ini selepas langkah syaratan lah. Tak, sebelum, lepas petang pun. Saya rasa dalam awal 2018 gitu. Oh, lepas menang. Yang saya nak sebutkan ialah bahawa hubungan dalam parti ni sebagai siapa-siapa yang mengamalkan sebagai pengamal politik lah, maknanya kita harus faham bahawa hubungan sesama pembangkang itu tidak sama dengan hubungan sebagai kerajaan. Betul, setuju. Itu sudah harus memang semua setuju kan. Sebab dia ada bargaining, dia ada itu, ada ini, sebagainya. Betul lah, Babi, sebab kita pun teringat juga pada zaman Muafakat Nasional kita dulu, ketika itu kita pembangkang. Ya. Dan kita pun boleh angkat bakul lah, Babi ya. Pembangkang yang Macam-macam dia janji kan. Pembangkang yang hebat lah pada ketika itu. Tiba-tiba bila dalam kerajaan, dah berbalah. Kan. Jadi apakah yang Muhammad merasakan bahawa dalam politik ini, bila berada sebagai blok pembangkang itu, ukuahnya tu mantap. Tetapi bila dah membentuk kerajaan tu, kena ada orang-orang di belakang, kepentingan yang perlu ditangani. Lobby. Kena lobbyingnya ataupun nikmat wamimah politiknya. Kerana adanya santunan wamimah politik itu yang membuatkan kadang-kadang hubungan itu tiba-tiba boleh menjadi rapuh. Mak, silakan. Betul. Kadang benda yang kita kata remeh kan. Pingat PJK. Ya. Pun jadi isu juga. Jadi isu Kecil-kecil itu ya. Ya betul lah. Kalau PJK ada 10 kan. Parti dia buat apa? Ketua kampung lagi. Dan setengah yang kita tak pernah dengar. Ya. Lembaga pelawat hospital. Pun berebut. Untuk jadi first time dengar. Ya. Dan mungkin sebelum ni kita tak pernah wujud benda ni ya. Ya. Lembaga pelawat hospital. Saya pun kata, apa yang dia gebutkan sangat ni? Sebab ada satu parti tu, kebetulan geng dia jadi bos kat sana. Semua dia ambil.
yang lawaknya di kawasan itu dikalah semua. Jadi bayangkan apa perasaan yang menang ni, yang tak dapat apa, melopong lah kan. Ya. Cuma saya nak menambah sikit lagi kan. Memang betul saya selalu sebut perkara ni. Dekat TikTok ke saya bagi penerangan dekat kawan-kawan kita pada UMNO. Kita kata kita ni sebenarnya dalam keterpaksaan kita bekerjasama. Apabila Perikatan Nasional menolak untuk bersama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan. Jadi kita ni feeder lah, kita menjadi pelengkap. Kita kena terima hakikat tu. Ya. Cuma ada satu episod yang saya rasa DAP could have done more, I'll be honest with you. Apabila DAP meminta maaf kepada GPS, saya dalam sudut hati saya mengharapkan DAP juga meminta maaf pada UMNO supaya kita boleh meleraikan apa-apa isu yang pernah berlaku sebelum ini. Memang berpuluh tahun, berdekad-dekad kita berseteru. Mungkin saya angan-angan saya lah pada kita itu. Sebab saya ni tak ada masalah, Wabi. Sebab saya pun dibesarkan bersama dengan orang Cina, orang India. Apabila saya duduk di Taiping, di Melaka, dalam kelas saya tu 50 orang, saya 2 orang aja Melayu dalam kelas tu. Ni sekarang ni dah terbalik lah sebab kita ada banyak sekolah Cina sekarang kan. Dan saya memang asimilasi, saya memang berkawan dengan semua. Saya tidak ada masalah. Tetapi jauh di sudut hati saya mengharapkan ada satu benda positif. So, saya lihat YB Anthony Loke ni dia sangat bijaksana. Dia mengeluarkan kata-katanya tepat pada waktunya dan menggunakan kata-kata yang sangat lunak didengari. Bukan dia macam orang kata apa the more toned down version of any SUA sebelum ni lah daripada DAP. Jadi macam mana YB? Is it keterlaluan bagi saya untuk mengharapkan perkara sebegitu, permohonan maaf daripada DAP? Saya rasa satu benda yang wajar. Dan mungkin saya boleh kata satu yang legitimate lah. Cuma yang disebut dalam konteks GPS tadi itu, ada cerita lain lah. Oh, ya ke? Jadi, boleh cerita lagi. saya rasa agak payah juga saya nak mengungkapkan benda itu secara publik kan. Tapi saya rasa ada benda lain sebenarnya. Jadi, bukan hanya itu saja. Jadi, tidak semudah itu sebenarnya pun. Tapi itu lain kali lah cerita lah. Tak, sekarang ni saya agak tertarik bila saya bercakap tentang rumah politik sebab ada pelayar saya macam saudara dia kata Al-Azim Osman, dia kata kalau ada biro tandas pun berebut kata. Jawatan tu direka. Direka nak bagi dekat apa kawan-kawan dia di belakang. Dia sebagai pelawat hospital pun berebut. Nasib baik jawatan masjid tak masuk dalam tu. Itu di bawah raja kan. Kalau tidak kacau. Tak, kita ini sebab kita nak mencari titik pertemuan untuk tahun 2024 ini. Yang berhormat sebagai pakar perlembagaan, yang tahu soal perlembagaan, perundangan dan sebagainya. Apakah yang boleh kita berkongsi? Sebab sekarang ni suka tak suka, kita sudah berada dalam satu ukhuwah perpaduan. Ya? Kerajaan perpaduan, kerajaan madani, di situ ada UMNO dan jangan lupa Yang Hormat. Kalau Yang Hormat daripada DAP, tapi kita UMNO masih ada lagi sahabat lama kami, iaitu daripada MCA, daripada DAP, daripada MIC, dan kita tak pernah buang kawan. Belum ada sejarah UMNO buang kawan macam orang lain. Saya tak mau sebutlah parti mana. Jadi sekarang ni kita dah pun berkawan dengan DAP pula, masuk dalam gabungan. Dan seboleh mungkin tentulah kita pun tidak mahu menyinggung ataupun membuang. Soalnya kita tersinggung tu selalu. Nasib UMNO ni begitulah keadaannya. Kita berbaik dengan MCA pun kita disinggung juga. Bukan ada singgungan. Saya ingat sejarahnya, Barasi Lalang dan sebagainya. Kita dengan MIC pun kita ada juga sejarah. Kita silamnya. Cuma persoalannya bila kita baru bersama menyantuni antara UMNO dengan DAP di saat-saat awal begitu. Saya mukadimah awal saya tadi. Yang berhormat, orang Melayu ni, dia datang ke rumah mesti dia nak bagi kopi. Tak ada masalah bagi minum kopi. Tapi kena buka kasut, yang berhormat. Tak boleh dah naik rumah dia dengan tanpa kasut. Dengan berkasut. Kalau masuk rumah dia tu, bilik tidur dia tak boleh masuk, yang berhormat. Bukan? Dan orang Melayu ni tak bolehlah ketuk-ketuk kepala dia tu. Pantang, larang tu banyak sangat. Jadi boleh yang berhormat beri pandangan untuk kita menyantuni tahun 2024, yang berhormat. Ya, saya rasa untuk itu saya tak ada masalah untuk bersetuju dan menerima. Sebab saya rasa politik ni mau tidak mau kita harus akur bahawa dinamika politik itu begitu cepat berubah. Dan kita selalunya tidak ada pilihan selain menerima saja.
Jadi baik di UMNO ataupun di AP atau apa saja, saya fikir kita harus melihat khalayak kita itu bagaimana lah. Sebab akhirnya apa yang menentukan ataupun yang menjadi faktor penentu bahawa kerjasama ataupun keadaan yang ada sekarang ni sama ada berterusan atau tidak bergantung pada delivery kita nanti. Betul. Kalau dalam sebuah coalition atau sebuah gabungan parti itu, kalau kita kalah banyak kerusi, mau tidak mau kita akan terpinggir. Ya. Ya. Sebab kita harus menghormati mandat, menghormati sokongan rakyat. Ya. Jadi mau tidak mau baik DAP atau UMNO atau siapa saja harus akur pada perkara itu, dan untuk itu kita harus turun ke lapangan, ya, dan pastikan bahawa sokongan itu masih ada. Dan ini satu perkara yang saya fikir begitu sukar untuk diukur oleh kerana dengan undi 18 sebagai contoh. Ini bukan mudah sebab kita dah berhadapan dengan suatu generasi baru yang saya rasa pengalaman politik tidak ada, Ya. kematangan pun belum tentu. Kemudian pendidikan politik di sekolah pun saya tak pasti macam mana. Dan oleh kerana kita dah terlalu lama mengekang sekolah daripada politik seperti yang sepatutnya itu. Jadi bukan mudah nak mengembalikan ataupun nak memastikan generasi muda ni boleh menghargai hak mengundi yang mereka dapat itu. Selain daripada itu, kita berhadapan dengan media sosial yang sukar untuk dikontrol. Ya. Ya. Jadi ini antara perkara yang saya tak fikir DAP boleh kontrol, sebab DAP sendiri berhadapan dengan masalah yang saya fikir hanya dia yang tahu. Contohnya, kenapa DAP berusaha ataupun membuka pintu pada orang Melayu. Sebab dia tahu kalau tidak ada orang Melayu, dia mati. Dia tak boleh survive. Ini telah diungkapkan oleh pengurusi pendidikan politik DAP lama dulu, 10 tahun dah, saudara Liu Chuntong. Dia kata kalau DAP tidak berusaha untuk merapati orang Melayu, parti ini akan mati. Dia tak ada cara lain untuk meremajakan dirinya. Ya, ya. Itu antara sebab kenapa. Bukan soal dia nak menggugat Melayu, tak. Sebab dia tahu DAP itu beroperasi dalam negara yang Majoritinya Melayu. Melayu. Ya. Dan dia tahu dari segi demografinya, kelompok yang tradisional mereka itu semakin berkurangan. Ya, itu satu kenyataan. Jadi saya fikir yang sepatutnya bimbang ni lah parti macam DAP, bukan parti macam UMNO. Ya. Betul juga. Ha. Sebut pasal Lee Chun Tong, saya pun dengar juga yang Lee Chun Tong adalah salah seorang yang mengajak seberapa ramai orang Melayu untuk menyertai DAP. Ya. Dan sikit kisahnya adalah saya kenal seorang adik ni lah, saya panggil adik, yang bijak menulis. Dia juga telah menyertai DAP. Itu yang dia beritahu saya lah. Jadi adakah ini satu yang baru, segerombolan orang Melayu ramai-ramai dah start masuk DAP, ataupun perkara ni sama? Ini satu perkara yang saya rasa menarik. Saya sebenarnya satu ketika saya tidak meletakkan agenda bahawa masuk Melayu ni, sebab saya melihat politik ni sebagai satu permainan, ya. Dan orang politik ni masuk ni seperti yang disebut oleh Profesor Harold Laswell, who gets what, kan? Maknanya dia akan berfikir sesiapa yang aku nak dapat apa? Aku nak cari apa? Apa aku dapat? Jadi saya tidak mahu membawa gerombolan manusia dalam parti yang akhirnya menimbulkan masalah. Dan saya tahu masalah orang Melayu ni apa. Bukan? Kalau dia boleh baling kursi untuk Haji berebut ketua cawangan, Ya. nak buat apa saya bawa masuk? Saya pun bukannya ada masa banyak dan saya pun ada kekuatan pun. Ya. Kan? Jadi satu ketika saya kata, tak apalah, nak masuk, tak masuk sudah, saya kata. Satu, yang kedua je, kalau ramai orang seperti yang macam saya di situ kan, semua macam saya kan jadi problem juga. Kan? Tetapi satu ketika, ada faktor menolak pula daripada, saya tak nak sebut parti mana lah kan. Dalam parti itu ada berebut jabatan. Ya. Dia main adik-beradik dia kan. Jadi dua parti ni kawan kita. Jadi ada aktivis yang sudahnya tak ada platform. Ya. Dia begitu bersemangat nak menangkan PH ni, tapi
dalam kelompok dia tu panas kan. Jadi sudah masuk DP. Faham lah tu. Kan? Jadi satu ketika cawangan tu jadi paling besar di dalam sejarah DP. Ya. Baik, secara nampak gayanya itulah saya kata. Cerita menarik saya berbual tentang ini Jack. Ya Muhammad, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi hadir. Tapi waktu-waktu kita ni terikat lah kita ni kan. Ya, terima kasih. So nak tarik panjang-panjang pun nanti kena boring juga masing-masing sebab besok saya tak tahu pasal dia kerja dia. Kepada teman-teman semua, ingat saudara bahawa AHF sentiasa menyajikan sesuatu yang kontroversi. Sebab besok kita akan bercakap soal keuangan. Besok saya akan mengundang seseorang yang bercakap soal keuangan di mana dia pertubuhannya mempunyai keahlian lebih daripada 7 juta manusia orang dan wang terkumpul dan menguasai bank dan sebagainya. Agak menarik malam besok. Jadi jangan lupa untuk kita bertemu malam besok jam 9.30 malam. Tetapi kepada Yang Berhormat Saudara Dr. Patuk, Dr. Aziz Bari, saya ucapkan terima kasih. Selamat bertugas demi rakyat dan saya mengharapkan bahawa perjalanan awal kita tahun 2023 ini dapat lebih diperkukuhkan untuk akan datang. Jack, kalau boleh besok kalau Jack boleh ada lah. Kalau Jack ni Saya cuba. sebab Tengok jadual. penting besok tu. Saudara. InsyaAllah. Dan saya bagi pihak teman-teman yang ada di sini mengucapkan selamat menyambut kehadiran. Berapa jam je lagi? Sekitar dalam 1 jam setengah aja. Mengucapkan selamat menyambut kehadiran tahun 2024. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.